السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Okey, malam ni kita di muka surat 158 ya. 158 faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil irsyad ala mu'alajati ahdaq at-tabibain. Fasal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi bimbingan terapi pada yang lebih mahir di antara dua ahli medis, di antara dua tabib, dua ahli perubatan. ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab Muwatta'nya daripada Zaid bin Aslam, anna rajulan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang lelaki di zaman Rasulullah SAW asabahu jurhun, yang terluka, dia luka, fahtaqana al-jurhu ad-dam, sehingga darahnya maknanya jadi bergetul, menggumpal dia kata, ya. Wa anna rajul da'a rajulaini min bani Anmar, bahawa lelaki itu dia memanggil dua orang lelaki daripada kabilah Anmar. Fanadhara ilaihi, lalu mereka berdua melihat kepadanya, iaitu dua lelaki tersebut. Faza'ama, dan mereka berdua mengira bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahumma, Rasulullah berkata kepada mereka berdua, bertanya kepada mereka berdua, ayyukuma atabbu, siapakah di kalangan kamu berdua yang paling pandai berubat ni, paling pakar lah, yang terbaik kan. Faqala, maka ia berkata, ya. Jadi dia tak sebut di sini, dhamir kembali kepada dua orang, kan. Faqala, hanya seorang ni yang bertanya, kan, bukan merujuk kepada dua orang itu, sebab dhamir perkataan ini kembali kepada seorang, iaitu faqala. Kalau faqala, maka tentulah merujuk kepada dua orang tadi, mesti ada dhamir musanna tasniah di belakang perkataan tu kan, jadi faqala, begitu. Tetapi di sini dia sebut dalam riwayat dia menyebut faqala, maka dia bertanya. Dia ni kembali merujuk kepada seorang lah, iaitu ihtimal kepada orang sakit tadi lah, seorang lelaki tu kan. Aw fi tibbi khairun ya Rasulullah, adakah pada perubatan ni ada yang terbaik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Rasulullah menjawab, anzala ad-dawa alladhi anzala ad-da'a, telah menurunkan ubat oleh yang telah menurunkan penyakit, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam saya punya ni dia panggil dhaif al-isnad, ya. Dalam kitab terjemahan kita dia panggil hadis ini mursal, dhaif dah, dhaif. Fa fi hadha al-hadis, dalam hadis ini, ya, kata Ibn Qayyim rahimahullahu taala, annahu yanbaghi al-isti'anatu fi kulli ilmin. Maknanya dalam hadis ini terdapat
petunjuk atau penjelasan bahawa sepatutnya al-isti'anah, bahawa kita ni minta pertolongan. Isti'anah ni minta bantuan fi kulli ilmin, pada setiap ilmu, wa sina'atin, dan setiap bidang ilmu, bi ahdzaqi man fiha, dengan orang yang paling pakar lah dalam bidang dia kan. Jadi setiap bidang ada ahli dia yang pakar, maka tentulah kita merujuk kepada orang yang pakar dalam bidang dia. Dalam bidang ilmu hadis, kita mencari orang yang pakar dalam bidang ilmu hadis, ya kan? Kerana yang pakar, hanya yang pakar dia tahu macam mana nak menguraikan kemuskilan, dan kekeliruan. Yang tidak pakar dia tidak boleh cakaplah bukan dalam bidang dia. Jadi begitu juga orang yang pakar dalam tafsir Al-Quran, dia pakar dalam bidang tafsir, dia bercakap dalam bidang dia tidak bercakap dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis dia terpaksa merujuk kepada ahlinya. Begitu. Baik. Jadi dalam hadis ni menunjukkan, menjelaskan kepada kita cari ahli setiap bidang itu. Dalam setiap bidang tu kita cari ahli dia untuk selesaikan masalah, ya kan? Jadi fal ahdzaq, kenapa kena orang yang pakar itu? Fa innahu ila al-isabati aqrabu, kerana dia itu lebih maknanya berkemampuan untuk sampai kepada yang tepat ataupun yang betul dalam beberapa permasalahan. Wa hakadha yajibu 'ala al-mustafti, ya. Begitu juga wajib ke atas orang yang nak minta fatwa, ay yasta'ina 'ala ma nazala bihi bil a'lam fal a'lam. Maksudnya dia hendak meminta pertolongan dalam masalah yang menimpa dia, perkara yang menimpa dia, dengan orang yang lebih mengetahui. Jadi cari orang yang paling tahu dulu. Kalau tak jumpa, maknanya dia yang paling tahu, kita cari bawah sekali. Tak ada dia, cari yang bawah lagi. Kalau dia dah cari yang paling mengetahui dalam bidang tersebut. Bil a'lam fal a'lam, ditertib, ya kan? Li'annahu aqrabu isabatan mimman huwa dunahu. Kenapa? Yang pakar dalam bidang dia, dia lebih ke arah ketepatan dalam penjelasan dia. Gitu. Wa kadzalika man khafiyat 'alaihi al-qiblatu, kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullahu taala, begitu juga mereka yang tersembunyi atasnya arah kiblah. Yang dia ni tiba di satu kawasan dan dia tak apa nak jelas kiblah ni ke mana, kiblat ni ke mana. Fa innahu yuqallidu a'lama man yajiduhu, maka dia akan bertaklid kepada orang yang lebih mengetahui, yang dia tahu. Orang tu lebih mengetahui daripada dia tentang arah kiblat. Wa 'ala hadha, dan di atas ini, fatarallahu ibadahu, Allah Taala ciptakan hamba-hambanya. Maksudnya hamba Allah yang diciptakan ini maknanya ada level-level tertentu, kedudukan mereka, manzilah ataupun pangkat mereka, darjat mereka dalam pengetahuan dan sebagainya. Ada guru, ada anak murid, begitu. Jadi tentulah pengetahuan guru di awalnya lebih daripada muridnya, begitu. Tapi sampai satu masa mungkin muridnya lebih mengetahui daripada gurunya, kan? Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, kama qala Nabi SAW. Barangkali orang yang membawa ilmu fiqh itu, dia pergi ajar orang yang lebih faham daripada dia. Dia menghafal ilmu, tapi dia kefahaman dia kurang. Yang mendengar tu lebih faham daripada dia. Barangkali, itu kata Nabi SAW. Jadi, wa kama anna al-musafira, begitu juga orang yang musafir, fil barri wal bahri, sama ada di daratan ataupun di lautan, innama sukunu nafsihi wa tama'ninatuhu ila ahdzaqid dalilain wa akhbarihima. Kenapa? Orang yang bermusafir di laut, yang berhajat kepada kompas atau berhajat kepada bantuan penunjuk arah, kan? Dan dia ada dua orang penunjuk arah, tentulah dia akan pergi, hati dia akan lebih terpaut ataupun tergantung kepada orang yang lebih pakar di antara mereka berdua, yang boleh menunjuk arah tadi, kan? Yang bijak, yang lebih berpengalaman, yang lebih tua umpamanya. Tapi tak semestinya lebih tua lebih pengalaman, tak semestinya. Sebab mungkin dia belajar daripada orang muda tadi. Walahu yaqsidu, dan bagi orang yang lebih berpengalaman, lebih berpengetahuan itu, di antara dua orang tadi, dia qasadkanlah, kan? Baik. Ada komen? Okey. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. New comment. Oh, suara sangat jelas kita, Cikgu Alhamdulillah Azim, Cikgu daripada Kuala Nerang, Cikgu Mak Ghali, barakallahu fiik.
Masya Allah, ni jauh ni, Kuala Nerang ni, utara Malaysia. Baik. Jadi hati dia lebih tenang kepada yang lebih pakar di antara dua orang tadi. Sebab tu kita ni kalau nak cari pakar, di situ ada ramai orang pakar. Mana yang kita akan tanya lagi, mana yang kamu biasa pengalaman kamu dengan doktor yang lebih pakar? Oh, dia kata aku biasa dengan doktor tu. Doktor tu memang dia pakar. Seorang lagi dia memang pakar juga, tapi kurang kepakarannya daripada yang si A tadi. Okey, tentu kita akan beriktimat, berpegang dengan yang lebih pakar. Faqad ittafaqan ala hadha asy-syari'atu wal fitratu wal 'aqlu. Jadi perkara ni maknanya memang disetujui oleh syariat, oleh akal kita, oleh fitrah naluri kita. Memang setuju yang tu. Begitu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzala ad-dawa'a alladhi anzala ad-da'a, hadis yang dhaif tadi, bahawa yang telah menurunkan ubat ialah yang telah menurunkan penyakit. Qad jaa'a mithluhu, telah sabit dengan hadis yang lain selainnya, anhu, daripada Nabi SAW juga, fi ahadithin kathiratin, fi ahaditha, dalam hadis-hadis kathiratin yang banyak. Faminha ma rawahu Amr bin Dinar, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar an Hilal bin Yisaf, daripada Hilal bin Yisaf, qala, dia kata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maridin ya'uduhu. Rasulullah pergi menziarahi satu orang sakit. Ya'uduhu makna baginda pergi menziarahinya. Faqala, maka Nabi sallallahu bersabda, arsilu ila tabib. Pergi panggil, kamu semua pergi panggil tabib. Arsilu, hantarlah utusan kepada tabib, yakni kepada apa nama? Inilah doktor lah ataupun perawat. Faqala qailun, maka kata satu orang kata, baik, wa anta taqulu dhalika ya Rasulullah. Orang pelik kata, ya Rasulullah, kamu cakap macam tu ya Rasulullah, kan? Dia ada orang pelik kan. Jadi Nabi pun jawab, qala na'am, Nabi kata ya. Inna Allah azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan untuknya ubatnya. Jadi faham sahabat tadi, maknanya kalau sakit biar dia sembuh sendirilah. Allah Taala akan beri kesembuhan pada dia sendiri, tak payah nak usaha, tak payah nak ikhtiar. Jadi kawan tadi dia tak faham. Dia heran, Nabi kata pergi cari tabib. Maknanya dia kena berubat juga ke sakit ni. Kan? Perlu berubat ke? Nabi kata ya, sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan bersamanya ubatnya, gitu. Baik. Wa fi sahihain, dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Terjemahan, kelelahan terjemahan tadi kat mana ya? Saya baca yang Arab dekat terjemahan. Okey, atas ni. Muka surat 159 ya, peringan di atas sekali. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yarfa'uhu, dia mengangkat hadis itu, maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu, berhubung sampai kepada Nabi sallallahu, ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaan. Allah tidak turunkan dari penyakit itu melainkan Allah turunkan untuknya ubat. Waqad taqaddama hadzal hadits wa ghairuhu, ini dah lepas dulu dan selainnya dah disebut sebelum ini. Wa ikhtulifa fi ma'na, dan telah berlaku khilaf pada makna hadis anzala ad-da'a wa ad-dawa'a. Allah telah turunkan penyakit dan Allah turunkan ubat. Faqala ta'ifatun, berkata satu kumpulan, ini kumpulan ulama, izaluhu, penurunannya ialah i'lamul ibad bihi, iaitu mengajarkan kepada hamba, kepada manusia semua tentangnya, tentang penurunan ubat tadi. Walaysa bi syai', dan tidak ada apa-apa pun. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, menjelaskan bi umumi al-inzal li kulli da' wa dawa'ihi, bahawa Nabi menjelaskan tentang keumuman penurunan setiap penyakit dan ubatnya. Wa aktsarul khalq la ya'lamuna dzalika, dan kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia tidak mengetahui demikian itu. Walihada qala, kerana itulah Nabi sallallahu bersabda, alimahu man alimahu, mengetahuinya oleh orang
yang mengetahuinya, wa jahilahu man jahilahu, dan tidak mengetahuinya oleh orang yang tidak mengetahuinya. Begitu. Jadi bukan semua orang tabib, kan? Ada orang tahu, ada orang tak tahu. Jadi tabib ni dia berdasarkan tajribah. Nak jadi doktor ni, tabib ni berdasarkan pengalaman, kan? Jadi dia mencari, dia membuat berbagai-bagai uji kaji. Jadi yang pertama lebih teruk daripada yang kedua. Sebab itu ubat yang telah dikaji sejak ratusan tahun. Orang menghabiskan masa puluhan tahun mengkaji satu jenis ubat. Tiba-tiba mari student yang belakang ni setelah 100 tahun, mereka dapat resepi senang je. Hanya bayar duit, kan? Duit semester, duit pendaftaran belajar di sekolah ataupun universiti tentang perubatan ni, universiti perubatan, berbayar duit SEM, bayar duit pendaftaran, kan? Dia orang akan dapat resepi-resepi ubat ni. Maknanya dalam jangka masa yang, kan, mungkin kita kata degree 4 tahun, master 2 tahun, PhD 4 tahun, kan. Jadi 10 tahun dia dah merangkul berbagai ilmu dia dapat. Tambah kekuatan ingatan dia begitu kuat dan sebagainya. Dia boleh menghafal banyak jenis penyakit dan jenis ubat, kan. Begitu. Tapi orang yang sebelumnya, dia membuat eksperimen, kajian, makan masa puluhan tahun nak dapat satu resepi ubat yang berkesan tadi. Himpunan daripada berbagai jenis herba dan sebagainya, untuk menjadikan ubat ni semakin kuat, mantap, kan. Kena sikit, okey. Gitu. Itu maknanya tajribah, berdasarkan pengalaman. Ilmu perubatan ni lah. Baik. Wa qalat ta'ifatun, berkata satu kumpulan pula, inzaluhuma, penurunan kedua-duanya, iaitu penyakit dan ubat itu, kan, khalquhuma, iaitu Allah Ta'ala menciptakan keduanya, wa wad'uhuma fil ard, dan Allah meletakkannya di bumi. Kama fil hadis al-akhar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, innallaha lam yadh' da'an, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit, illa wada'a lahu dawa'an, melainkan Allah letakkan bersamanya ubat. Ya. Wa hadha wa in kana aqrab min alladhi qablahu, ini walaupun dia ni lebih dekat makna dia daripada apa yang kita sebut sebelum ni di atas ni. Falafzatul inzal, maka lafaz penurunan itu akhassu, lebih khusus, ya, min lafzatil khalq, daripada lafaz penciptaan, wal wada' dan lafaz perletakan. Fala yanbaghi isqatu khususiyatil lafzah bila mujibin, maka tidak seharusnya kita gugurkan pengkhususan lafaz bila mujibin, tanpa dalil lah, tanpa dalil yang menunjukkan itu. Baik. Wa qala ta'ifatun, berkata satu puak lagi pula. Ta'ifah ni satu puak lah, kan? Satu ulama lah, satu kumpulan dari kalangan ulama. Inzaluhuma, penurunan ubat dan penyakit itu, biwasitatil malaikati al-muwakkalin, iaitu dengan perantaraan malaikat yang diwakilkan. Okey? Bimubasharatil khalqi, untuk mereka itu duduk sekali dengan makhluk, min da'in, yang mana mereka itu diwakilkan untuk mengaturkan makhluk tadi, dan daripada segala penyakit dan juga ubat. Mereka diwakilkan oleh Allah Ta'ala. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, masalah maknanya pengaturan makhluk tadi, kan. Fa innal malaikata muwakkalatun bi amri hadzal alam, kerana ada malaikat-malaikat yang diwakilkan dengan menguruskan alam ini, bi amri hadzal alam, untuk menguruskan alam ini. Wa amri an-naw'al insani, dan menguruskan manusia-manusia ni, min hini suqutihi, sejak dia ni maknanya berada di rahim ibunya, kan. Allah Ta'ala dah perintahkan malaikat nak tulis benda-benda ni, kan. Ila hini mauti, sampailah kepada matinya, telah dituliskan apa yang telah diaturkan baginya, apa yang akan berlaku pada dia, rezekinya macam mana, ajalnya bila, apa yang dia akan amalkan nanti, dan dia adakah dia ahli syurga atau ahli neraka, kan. Telah ditetapkan. Jadi fa inzalud da', maka penurunan penyakit, wad dawa, dan ubat, ad-da' penyakit, ad-dawa ubat,
ma'al malaikah, bersama dengan para malaikat. Jadi ubat dan penyakit itu diturunkan bersama dengan para malaikat, depa yang bawa sebagai wakil. Wa hadza aqrabu min alwajhaini qablahu. Ini lebih dekatlah daripada dua kumpulan yang di atas tadi. Ya. Wa qala ta'ifatun, kata satu kumpulan lagi pula, inna 'amatal adwa'i wal adawiyyati. Okey. Mereka berpendapat sungguhnya keumuman penyakit al-adwa, kan? Al-adwa ni maknanya penyakit. Adwa jamak bagi da', kan? Da'. Al-adawiyah ubat. Perkataan jamak ataupun plural bagi dawa. Al-adawiyah hiya biwasitati inzalil ghais. Pendapat yang lain pula berkata bahawa kedua-dua ubat dan penyakit ni turun dengan perantaraan hujan. Al-ghais minas sama'i, daripada langit. Alladhi tatawalladu bihi al-aghdhiyah, dengan hujan tadi dia akan menumbuhkan, melahirkan dengan hujan tadi al-aghdhiyah, segala jenis makanan. Al-ghidha, al-aghdhiyah jamak kepada ghidhaun, makanan. Berbagai jenis makanan yang tumbuh tadi, kan? Buah-buahan semua tadi, sayuran, wal aqwat, dan segala jenis makanan, bijirin, wal adawiyah, kan? Dan ubat-ubatan, wal adwa, dan segala penyakit. Kan ada pokok-pokok yang beracun, kan? Ada pokok-pokok yang beracun, makanan-makanan yang beracun tak boleh kita makan, gitu. Kulat-kulat yang beracun tak boleh makan. Wa alatu zalika kulluhu, dan segala alat-alat semua itu semuanya, kan? Turun dengan perantaraan hujan. Contohnya kita nak buat alat-alat kayu batang cangkul. Kan cangkul tu batang dia kan dia ambil pada batang kayu. Dia yang diturunkan, ditumbuhkan, hujan yang turun tadi menumbuhkan hingga jadi pokok besar. Kan? Kayu balak dan sebagainya digunakan. Gitu. Baik. Wa asbabuhu, dan segala sebabnya. Jadi segala sebab tadi turun dengan sebab hujan tadi. Wa mukammilatu, dan segala yang menyempurnakannya. Terjemahan dia kata apa? Berbagai media tumbuhnya semua makanan itu serta segala perangkat sekundernya. Mukammilat, segala yang menyempurnakannya. Itu. Wa ma kana minha, dan apa yang ada daripadanya, kan? Yakni minal ma'adin al-ulawiyah, daripada logam-logam yang daripada gunung tadi, kan? Turun hujan, maka hujan tadi menarik turun bahan-bahan logam tadi ke bawah. Daripada gunung-gunung tadi kan turun ke bawah logam-logam tadi. Ya kan? Fahiya tanzilu minal jibal, yang mana ia turun daripada gunung, logam-logam tadi. Wa ma kana minha minal awdiyati, dan apa yang daripadanya daripada lembah-lembah. Di sini dia silap terjemah, ya. Dia silap terjemah. Dia kata apa? Muka surat 160. Okey. Dia kata ni jenis obat-ubatan 160, baris yang pertama mula-mula tu. Dia kata apa? Termasuk di dalamnya juga jenis ubat-ubatan air sungai. Sebenarnya dia silap. Dia apabila berubah huruf, dia panggil apa? Berlaku perubahan huruf. Al-audiyata dengan al-adawiyah. Okey? Al-adawiyah dengan al-audiyah. Cuba tulis. Siapa pandai tulis, cuba tulis. Al-adawiyah dan al-audiyah. Huruf dia sebiji sama, tetapi kedudukan waw dan dal itu, sekiranya waw di hadapan, dal di belakang, dia makna dia lembah-lembah. Itu perkataan plural bagi wadi. Wadi maknanya lembah. Wadi, lembah. Wadi maknanya lembah. Kalau wadi itu air wadi, najis, ya kan? Air yang keluar kerana apa? Kerana kepenatan, kan? Keluar daripada kemaluan kerana kepenatan, itu air wadi. Kalau wadi, lembah. Dia punya plural al-audiyah. Itu plural dia. Kalau dawa,
kan, ubat, plural dia al-adawiyah, kan, dal di hadapan waw, dal dulu baru datang waw kemudian, itu al-adawiyah. Cumanya di sini penterjemah dia silap terjemah, diterjemah jadi al-audiyah. Terjemah jadi apa? Al-adawiyah. Asal perkataan al-audiyah, yang ni dia terjemah jadi ubat-ubatan. Jadi sepatutnya dia kena terjemah jadi makna lembah. Wa ma kana minha, dan apa yang ada daripadanya, minal audiyati, daripada segala lembah-lembah yang berair, wal anhar, dan sungai-sungai, wasimar, dan buah-buahan. Fadakhilun fil lafzi, maka ia masuk dalam lafaz ini ala tariqi, di atas jalan. Dalam apa dia kata? Taghlib. Maksud jalan taghlib ni maksudnya sebut perkataan, satu perkataan tu masuk semua. Masuk semua sekali. Tak berhajat kepada nak sebut banyak-banyak. Wal iktifa, kan, dan memadai anil fi'lain, daripada menyebut dua perkataan, perbuatan, daripada menyebut dengan menyebut satu perbuatan, perkataan menunjukkan makna perbuatan daripada dua perkataan. Sebut satu memadai daripada sebut dua-dua, kan? Yatadhammanuhuma, yang ia merangkumi kedua-duanya, ya, dua perkataan tadilah. Wa huwa ma'ruf, iaitu terkenal dalam bahasa Arab, min lughatil Arab, bal wa ghairuha, dan selain bahasa Arab pun macam tu juga, minal umam, daripada bahasa-bahasa manusia tadi, kan? Seperti perkataan syair. Contohnya inilah, saya makan nasi, saya makan roti, saya makan biskut. Saya makan nasi, roti dan biskut. Sebetulnya kita boleh sebut perkataan banyak kali. Gitu. Ni dia mari syahid daripada perkataan, daripada syair bahasa Arab lah. Dia kata, alaftuha tibnan wa ma'an baridan. Aku memberi makan kepadanya, ini haiwan itu, dia tibnan, jerami dan air dingin sahaja. Hatta ghadat hammalatan ainaha, sehingga di pagi hari dia boleh mencari air sendiri pula. Okay? Wa qaulul akhar, dan berkata orang lain, aku melihat, wa ra'aitu zawjaki qad ghada, aku telah melihat suami engkau telah pergi, keluar pada waktu pagi. Kan? Mutaqallidan sayfan wa rumhan, dalam keadaan mengilik ataupun menggantung pedang dan tombak. Dia tak sebut perkataan dua kali, kan? Ra'aitu sekali je. Ra'aitu sekali, tak ulang dua kali perkataan tu. Gitu ya. Wa qala al-akhar, berkata orang lain pula, syair yang lain, dia kata, idza mal ghaniyatu barazna yawman. Kan? Dia kata, idza mal ghaniyat, apabila penyanyi-penyanyi wanita itu barazna yawman, mereka itu menzahirkan diri satu hari, okey, wa zajajna al-hawajib wal uyuna, sambil menghaluskan alis mata dan mata mereka. Alis mata ni bulu kening, hawajib ni bulu kening mereka, mereka kecilkan bulu kening, wal uyuna, dan mata mereka. Okey, jadi mana digunakan perkataan tu, dia tidak mengulangi perkataan tu dua kali lah. Okey, al-ghaniyat tadi dia tak mengulangi dua kali, kan? Perkataan barazna pun dia tak ulang dua kali juga. Wa zajajna, okey, al-hawajiba wal uyuna. Wa hadhi ahsanu mimma qablahu min al-wujuh, wallahu alam. Ni yang lebih baiklah daripada apa yang disebut sebelum ni. Maknanya yang terakhir ni, kumpulan terakhir ni, kan, dia kata apa? Segala penyakit dan ubat itu turun dengan perantaraan hujan. Ini kata Ibn Qayyim, maknanya yang terbaiklah daripada kumpulan-kumpulan yang disebut, yang menyebutnya cara penurunan ubat dan penyakit, kan? Daripada tadi, kan, beberapa kumpulan tadi. Yang terbaiknya dia kata kumpulan terakhir ni lah, cara kefahaman mereka. Wa hadha min tamami hikmati Rabbi azza wa jalla, dan ini termasuk kesempurnaan hikmah Tuhan yang maha perkasa lagi maha mulia, kan? Hikmah dia yang maha sempurna. Wa tamami rububiyatihi, dan kesempurnaan pentadbirannya dan penguasaannya, rububiyah, pengurusannya. Fa innahu, karena sesungguhnya, kama ibtala ibadahu bil adwa'i, sebagaimana Allah Jalla wa'ala menguji para hambanya dengan segala penyakit. Al-adwa' ni segala penyakit, jamak pada da' lah. Diuji kita dengan penyakit, a'anahum 'alaiha,
Allah Ta'ala akan bantu mereka juga atas mengatasi penyakit itu bima yassarahu lahum minal adawiyyati, kan? Dengan apa yang dimudahkan untuk mereka daripada segala jenis ubat. Kan macam-macam jenis ubat kita jumpa kan. Mana ekstrak tu, ekstrak ni, ekstrak tumbuhan tu, ekstrak tumbuhan ni, kan, melancarkan perjalanan darah dan sebagainya, kan? Jadi macam-macam herba yang kita boleh makan kan, madu lebah dan sebagainya, apple cider, kan? Jadi maknanya alhamdulillah apple cider ni bagus, insya-Allah. Pengalaman kawan-kawan kita dan saya sendiri berpengalaman dan masih meneruskan penggunaan apple cider, yang jenama Bragg itulah yang biasa digunakan, kan? InsyaAllah dia maknanya dia menstabilkan kita punya itulah, tak tahulah, darah kita kan, kita rasa selesa lah, mencegah darah tinggi dan sebagainya, juga menguatkan gigi. Menguatkan gigi, ya boleh menguat gigi sebab pengalaman sahabat saya kan, sahabat yang dah berumur lah, dia gigi dia ni hampir longgar semua, dah longgar lah, kan? Dia kena dengar malam ni, dia tahu saya cakap tentang dia. Bila longgar dia pergi hospital sana, hospital sini, buat temu janji nak kena operate lah. Memang menyakitkan lah. Akhirnya dia baca tentang apple cider ni, kan? Dia amalkan. Akhirnya gigi dia jadi kuat balik sampai hari ni. Gigi dia yang hak longgar-longgar ke bawah tu kan, umur dah 67 tahun, umur dia 67 tahun. Ya. Dia sepatutnya nak kena operate. Doktor kata pergi hospital nak kena operate, buang gigi kan, ataupun buat implant dan sebagainya, kan, masa sakit, duit lagi kan. Beli apple cider dia amalkan beberapa minggu gigi yang longgar tadi jadi kuat balik, jadi kejap balik sampai hari ni. Dan dia masya-Allah umur 67 tahun, gigi dia sebatang pun tak jatuh lagi. Kita umur dah 40 tahun ni, 50 tahun ni kan, kalau depan senyum cantik ya, belakang mungkin dah tak ada dah, sebab batang dah tak ada kan. Semakin lama semakin jadi gitu. Ini di antara pengalaman yang boleh dikongsi lah, penggunaan apple cider ataupun yang apa tu kan, yang biasa kita guna jenama Bragg lah. Saya dah makan tahu lah 6 botol besar tu kan, tapi kita makan sehari 2 kali ya, pagi sekali, malam sekali, kan, kita minum kan, minum satu sudu ke pulang lah. InsyaAllah dia baik untuk penghadaman bagi, alhamdulillah, kan. Tapi setakat ni alhamdulillah lah begitu. Ni yang tempat kita panggil daripada jenis-jenis herba kan, dia berdasarkan tajribah, pengalaman. Tapi orang ni tak sama lah, manusia ni tak sama. Mungkin orang ni macam ni, keadaan dia, orang ni macam ni, dan dapatan dia mungkin sesuai untuk orang ni, tak sesuai untuk orang yang kedua. Itu terpulang lah pada macam mana badan kita menerima tadi kan, gitu. Tapi kesimpulan dia bagus lah. Baik, jadi Allah mudahkan kita dengan ubat-ubatan tadi. Bila Allah turunkan penyakit, ada yang ubat yang akan suara macam kecil, Abang Malin dan saya slowkan suara saya. Sekarang kuat lagi tak, Abang Malin? Okey, jelas suara. Kena angkat suara gini sebab laptop ni dekat di hadapan buku. Depan saya ada kitab. Jadi depan kitab ada laptop. Jadi maknanya suara tu agak jauh sikit. Tapi jelas tak? Safar Hotel Safar ni Abang Din jiran ni. Jiran pun jauh jugalah. Okey bang. Baik, jelas kan? InsyaAllah. Tapi saya kena dekatkan pada saya laptop ni. Lagi dekat. Okey. Suara macam kecil tu, saya cakap pelan pula. Suara semakin serak ni. Okey, insya-Allah. Teruskan sikit lagi. Saya lampu pun dah tak pun nak terang. Okey. Kat mana tadi kita? Baik. Wa kama ibtalahum bidzunub, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan az-zunub, yakni dosa-dosa. Yang kita buat dosa, a'anahum 'alaiha bitaubati, Allah Taala tolong kita untuk mengatasi dosa itu dengan bertaubat. Kan? Allah suruh kita bertaubat. Dia bagi peluang untuk terima taubat tadi. Wal hasanati al-mahiyati, dan Allah Taala mudahkan untuk kita hapuskan dosa-dosa tadi dengan al-hasanat, dengan segala kebaikan. Allah kata innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at, sungguh segala kebaikan itu dia akan menghapuskan segala kejahatan ataupun keburukan.
wal masaibi al mukaffirati, dan Allah Taala timpakan kepada kita musibah-musibah, uh, ujian-ujian yang akan menghapuskan dosa-dosa tadi. Bila kita dah terlanjur lakukan dosa, kita bertaubat, Allah timpakan juga, ataupun Allah timpakan kepada kita musibah untuk cuci dosa kita yang sebelumnya. Wa kama ibtalahum bil arwahil khabithati minasyayatin, sebagaimana Allah Taala uji kita dengan ruh-ruh jahat. Apa dia ruh-ruh jahat? Ruh-ruh jahat ni syaitan lah, bukan ruh orang mati yang bergentayangan, yang ruh dia tak naik ke atas lah macam-macam. Mereka kata, oh dia ni mati bumi tak terima, ini karut-marut semua, kan? Ini cerita mistik orang Melayu, ya. Ruh ni tak ada, bila dah mati habis lah orang, ruh dia di alam barzakh lah. Yang bergentayangan ni syaitan, ya. Ruh-ruh al-khabithah mina asyayatin. Jadi a'anahum 'alaiha, Allah Taala tolong hamba tadi, manusia tadi, daripada roh-roh jahat itu, daripada syaitan itu, bijundin minal arwahit tayyibah, dengan tentera daripada roh-roh yang baik. Siapa? Wahumul malaikatu, iaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kama ibtalahum bisyahawati, sebenarnya Allah Taala uji hamba tadi dengan syahwat, keinginan, kehendak syahwat yang bertalu-talu datang, kan? A'anahum ala qada'iha, Allah Taala bantu hamba tadi, manusia tadi, macam mana nak menghalang ataupun memecahkan syahwat-syahwat ini, bima yassarahu lahum, dengan apa yang dimudahkan untuk mereka, syara'an wa qadran, pada sudut syarak dan pada sudut takdir Tuhan al-kauniyah, sunnah kauniyah tadi, kan? Wa minal mujtahiyatil ladzizah an-nafi'ah, daripada segala perkara yang diinginkan, yang lazat, yang bermanfaat. Okay? Allah tolong kita. Okay? Fama ibtalahum subhanahu bisyai'in, maka tidaklah Allah Ta'ala yang Maha Suci menguji mereka dengan sesuatu, illa a'tahum ma yasta'inuna bihi ala dhalika al-bala', melainkan Allah Ta'ala tolong mereka, Allah beri kepada mereka apa yang boleh membantu mereka, yang mereka boleh gunakan untuk membantu diri mereka di atas menghadapi bala tersebut ataupun ujian tersebut. Wa yadfa'unahu bihi, dan mereka boleh menolaknya dengan perkara yang Allah Taala bagi tadi. Wa yabqa at-tafawutu bainahum fil ilmi bidzalika, maka tinggallah yang tinggalnya adalah perbezaan ilmu di antara mereka. Ada yang tahu sikit, ada yang tahu banyak, ada yang tahu lagi banyak, ada yang tahu sangat banyak, macam-macam. Ada yang tahu sikit ya. Di perbezaan ilmu di antara manusia ini mesti ada. Ada guru, ada murid. Gitu. Baik. Wal ilmu bi tariqi husulihi. Kan? Dan hanya tinggal adalah bagaimana cara nak belajar untuk mencapai ilmu tadi dan untuk sampai kepada ilmu tadi. Wallahu wabillahil musta'an. Dan dengan Allah lah tempat kita minta pertolongan. Habis itu, kemudian masuk pula faslun, tajuk yang lain pula. في هديه صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب. Cerita pasal petunjuk Nabi SAW pada menjamin, menjamin, meminta jaminan. Maksudnya kena jamin, kena memberi jaminan. Dia kena bagi jaminan, kalau dia salah dia kena bayar denda. Orang yang berubat orang sedangkan dia tak pandai berubat, ni dia kena bayar saman lah, kena bayar denda lah. Kan, kena bayar denda. Dia kena jamin. Dia kena bagi jaminan. Apa jaminan kamu kalau kamu buat tak betul ni? Dia kena bagi jaminan. Jaminan saya maknanya saya bayar lah saman ni, kalau tak betul saman lah saya. Itu jaminan dia. Baik, kita tengok apa kata di sini Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Rawa Abu Dawud wa An-Nasa'i وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibn Majah meriwayatkan daripada hadis Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, kan? Amr ambil daripada ayahnya Shu'aib ambil daripada datuk dia siapa dia? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Qala, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Man tatabbaba wa lam yu'lam minhu at-tibbu qabla dhalika. Seorang yang memaksa diri dia untuk jadi tabib, dia memandai-mandai, sengaja nak jadi tabib, kan? Ni
tababa ni wazan tafa'ala, maksud ada unsur paksa diri, gagahkan diri dia, kan, usahakan diri dia. Wazan apa? Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Jadi man tatabbaba, barang siapa yang dia berusaha nak jadi tabib, berusaha nak buat juga, tapi dan tak pernah diketahui daripada dia ni bahawa dia ni pernah berubat sebelum ni. Tak ada, maknanya bukti yang menyatakan dia ni pernah berubat orang. Dia nak try, baru belajar bekam. Bukan belajar ke mana. Dia tengok orang buat bekam pada orang, dia pun nak bekam dulu-dulu. Kan? Kita tak guna vacuum, pump vacuum yang dijual kat Shopee tu kan. Dulu kita guna cawan kaca, kan, gelas kaca ataupun botol jam, ya, botol jam yang kita bakar kertas, kita sekup atas kepala ni. Kan kita cukur kepala kan untuk bekam. Jadi bila kita bakar kertas tu, bakar kertas kecil tu, kita sekup atas kepala, api terpadam tadi, dia akan sedut, dia akan vacuum kulit kepala kita ni. Tak mana bekam belakang kita ke, dia akan vacuum kuat lah. Memang kuat dia vacuum, rasa pedih dia. Okey. Jadi kalau orang yang tak pernah buat, tak ada pengalaman, dia nak buat, tak nak buat, dia ambil apa nama, kertas, dia bakar kertas, dia biarlah cawan tu, cawan apa nama, gelas kaca tu panas, serkut atas kepala kita, tak melecur kepala kita. Orang masukkan kertas yang bakar, terus serkup di atas tempat yang ada bekam tu, kan. Jadi kalau dia biarkan api dia, kertas dia, api nyala dalam gelas atau dalam kap tadi, maknanya dah panas dah gelas tu. Bila dah panas, kena kulit kita, tak melecur, melecurlah kepala kita. Ini mana dia tak pernah berubat. Dia nak test kat badan kita. Oh, badan kita ni jadi bahan eksperimen dia pula. Kan, ni ada kawan yang buat macam ni kan. Dululah cerita lama, dulu tahun 90-an. Kan, sakit migraine kan. Migraine yang amat sangat lama. Migraine ni makan ubat apa, tak mau. Ubat dia bekam ya. Ya, ubat dia hanya bekam. Dulu kita bekam, kita tak pakai jarum ni, kita pakai blade tu kan. Blade tu dia luka dia lebih lebar lah. Siat-siat atas kepala kita tadi, keluar darahnya hitamnya betul. Lepas tu hilanglah migraine. Tapi setahunnya hilang. Habis setahun ni mari pula sakit. Kita bekam pula. Setahun ni hilang, mari pula. Jadi itulah terusan dia datang. Jadi kalau siapa ada sakit migraine, bekamlah insya-Allah. Ini pengalaman saya sendiri lah. Kan? Beritahu kawan-kawan yang sakit migraine, bekam. Bekam insya-Allah dia lega. Kan? Memang sakit migraine ni kita tahu sakit dia macam mana. Kan? Buatlah insya-Allah. Kan? Bekam tu mana perubatan yang diajar oleh Nabi SAW kan? Kita telan ubat tahan sakit, telan ubat sakit, lama rosak buah pinggang kita. Bekam, buangkan darah kotor daripada badan kita tadi kan. Jangan takut, setengah orang dia takut. Alah, takut. Bukan, sekarang ni bukan payah kita guna jarum ni lah. Bukan guna pisau. Kalau berani gunalah pisau kan, tak ada masalah apa, guna pisau bedah tu kan. Kalau takut kita guna jarum tu, yang ada pen dia tu kan. Tekan. Mana dia, kita vacuum dia, pakai pump vacuum tu, insya-Allah keluarkan darah. Semua orang boleh buat. Atau budak umur 14 tahun boleh buat. Kan? Tak payah benda ni. Jangan kita takut, ajar kita takut benda macam tu buat apa. Kan? Dia untuk kebaikan. Bagus kan? InsyaAllah. Jantung lah, apalah, insyaAllah kita bekam lah. Kemudian fahuwa dhaminun, maka dia kena bagi jaminan. Dia kena bagi jaminan. Apa jaminan dia? Kalau benda tu mendatangkan mudarat. Hadal hadis, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, hadis ini yata'allaqu bihi salasatu umurin, berkaitan dengan 3 perkara. Dia ada terkait dengan 3 perkara hadis ni, iaitu amrun lughawiyun, perkara yang berkaitan dengan bahasa, wa amrun fiqhiyun, dan perkara yang berkaitan dengan fiqh, ilmu fiqh, kefahaman ilmu fiqh lah, ilmu fiqh. Wa amrun tibbiyun, dan perkara yang berkaitan dengan perubatan. 3 perkara yang berkait dengan hadis ni.
Fatibbu, maka kaitan dia dengan at-tib, bikasri ta'i, dengan dikasrahkan huruf ta' fi lughatil Arab, dalam bahasa Arab. Yuqalu, dikatakan dia ala ma'anin, di atas beberapa makna. Ada beberapa makna. Minha, di antara makna tersebut apa dia? Makna tib tu al-islah. Makna dia al-islahu. Apa makna islah? Islah ni pembaikan. Islah makna dia pembaikan. Yuqalu, dikatakan. Maksudnya kalau kita nak buat ayat lah. Tabattuhu idza aslahtuhu. Idza aslahtuhu, apabila aku memperbaikinya. Wa yuqalu, dan dikatakan juga dalam jumlah ayat lah, lahu tibbun bil umuri, dia ada tib, ada kepakaran, pembaikan dalam beberapa perkara. Ai lutfun wa siyasatun, dan ia ada lutfun maksudnya ketelitian, wa siyasatun, dan maknanya siasah. Siasah ni maksud dia tahu nak mendulukan yang mana patut didulukan dan yang mana patut dikemudiankan. Maksudnya politik lah. Orang politik ni orang bijak. Gitu kan. Biasanya yang politik ni orang bijak lah. Dan bijak tu ada juga mana dia bijak dia nak mengenalkan orang pun ramai. Kan? Pandai politik, pandai nak mengenalkan orang. Sebab apa? Dia nak pijak orang duduk bawah tapak kaki dia duduk atas. Ini berlaku lah dalam parti-parti politik kan. Siapa nak mengingkari benda ni reality. Mata tengok, telinga dengar kan. Allah musta'an. Baik. Qala syairu. Ada umai kata syair pula. Syair ni nak terjemah ni kadang-kadang risau ni. Wa idza taghayyara min tamimin amruha kunta at-tabiba laha bi ra'yin thaqibin. Wa idza taghayyara, dan apabila telah berubah, min tamimin, daripada kabilah Tamim. Tengok dia terjemah jelas no. Kalau kondisi Tamim berubah secara drastis, kan? Saya terjemah sini. Dan apabila berubah daripada kabilah Tamim, kan? Min Tamim, ataupun daripada orang yang bernama Tamim. Tapi amruha ni maknanya urusannya, ha tu dhamir merujuk kepada Tamim, takkan orang lelaki kot. Dhamir muannas. Kan? Jadi bila dhamir muannas dia merujuk kepada kabilah Tamim. Kan? Muannas. Idza taghayyara min Tamimin amruha. Apabila telah berubahlah daripada Tamim itu urusannya. Keadaan dia dah berubah. Kuntat tabiba laha, maka engkau dulu sudah jadi pengislah untuknya. Kan? Pengislah maknanya pembaiki untuknya. Bira'yan thaqibin, dengan pandangan yang menembusi. Apa pandangan yang menembusi? Maksudnya pandangan yang tepat. Memang cakap tepat, mana betul. Gitu. Bira'yan thaqibin, yakni bira'yin sadidin. Tu dia. Ini kuntat tabiba, maka dulu apabila berlaku satu urusan yang tak bagus kepada kabilah Tamim, kaulah tabib, kaulah yang mengislahkan, engkaulah yang membaiki urusan mereka dengan pandangan engkau yang hebat, pandangan engkau yang tepat. Maksud gitu. Ya. Ini mana dia syahid dia? At-tabib di sinilah. At-tabib mana dia? Pengislah, pembaik. Gitu. Wa minha, dan di antara makna tib itu apa dia? Al-hizqu, iaitu kebijaksanaan, bijaksana, pandai. Okay? Ataupun pakar, cerdik. Qala al-Jauhari, berkatalah al-Jauhari, ni kamus Jauhari, kullu hadiqin tabibun, setiap orang yang pandai, yang cerdik itu adalah tabib. Indal Arab tabibun, indal Arabi adalah tabib di sisi bangsa Arab. Qala Abu Ubaidin, kata Abu Ubaid pula, aslu tibbi, asal bagi perkataan at-tibbi itu apa dia? Al-hizqu bil asya', yang pandai dalam beberapa perkara. Pandai, berpengetahuan dalam banyak perkara. Wal maharatu biha, dan mahir dengan perkara-perkara tersebut. Ini tabib. Yuqalu lirajul, dikatakan kepada seorang lelaki,
tibbun wa tabibun. Sama ada tib ataupun tabib. Idza kana kadzalika, apabila dia ni orang yang bijak dan mahir, maka dia adalah tabib ataupun tib. Wa in kana fi ghairi ilaj al-marid, walaupun bukan dalam mengubati orang sakit. Kan? Dia tak sebenarnya tabib ni pada urusan orang sakit. Nah. Ini kalau kata Al-Jauhari lah. Wa qala ghairuhu, kata selain daripada Jauhari pula, rajulun tabibun, seorang laki-laki tabib, ay hadiqun, iaitu yang bijak. Summiya tabiban, dinamakan dia sebagai tabib lihidqihi, kenapa? Kebijaksanaannya, wa fitnatihi, dan kefatinannya, kepakarannya, kemahirannya. Qala al-Alqamatu, kata Alqamah pula dalam syair dia, syair lagi. Fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani. Dia kata, kalau kamu semua tanya aku tentang orang perempuan, maka sesungguhnya aku khabirun bi adwa'in nisa'i tabibu. Kalau kamu semua tanya aku, khabir ni maksudnya orang yang mengetahui bawatinul umur, yang mengetahui perkara dengan sedetail-detail perkara tadi, dia dah tahu. Ada beza dengan alim. Berbeza dengan perkataan alim ni mengetahui secara global, secara umum. Khabir, dia ni pakar, detail. Kan? Dan perkara-perkara halus dia dapat. Dia bijak. Jadi kata Al-Qamah, kalau kamu semua tanya aku tentang wanita, maka sungguhnya aku pakar bi adwa'in nisa'i, dengan segala penyakit wanita. Tabibu, akulah tabib. Aku tabib. Idza syaba ar-ra'sul mar'i aw qalla maluhu. Dia kata, apabila berubanlah kepala seseorang lelaki, aw qalla maluhu, ataupun hartanya menjadi sedikit, falaysa lahu min, maka tidak ada baginya dari wuddihinna nasibu, kecintaan mereka terhadapnya. Kalau engkau dah kepala beruban, harta dah makin kurang, maka bahagian kecintaan wanita tak ada untuk kamu lah, dia kata. Falaysa lahu, maka tidak adalah baginya bagi lelaki tadi, min wuddihinna, daripada kasih sayang mereka. Hinna tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada An-Nisa. Nasibu, bahagian, tak ada bahagian lah daripada kasih sayang mereka untuk engkau. Dia ni macam tak puas hati lah dengan wanita macam tu lah kan. Aku ada duit, dia pun sayang. Aku ada duit, dia pun tak mau kat aku dah. Kan, buat kat aku macam-macam. Kata Al-Qamah di sinilah. Ini bukan hadis, syair kan. Kadang-kadang syair ni untuk memuji orang, untuk menyindir, kan? Untuk menjatuhkan maruah seseorang, untuk menaikkan derajat seseorang walaupun orang tu bukan ahli dia. Kan? Ini penyair. Kan? Hum fi kulli wadin yahimun. Penyair ni macam tu perangai depa. Depa tak mana depa nampak benda boleh menguntungkan depa, kok tu lah depa pergi. Tengok ada orang kaya kan, orang kaya ni jadi macam mana aku fikir cara nak bodek orang kaya ni. Kan? Bila ada satu orang kaya lalu depan dia, di atas pentas syair dia, maka tiba-tiba dia terus spontan dia lantunkan syair dia, memuji orang tadi, orang kaya tadi lah. Masuklah kepada kita lelaki tampan, wajah bak rembulan, kan, malam purnama, kan, pakaiannya indah berseri, semua mata tertumpu di kan. Jadi disebut nama tadi, dia ni puji aku. Maka dia panggil orang dia, bawa kantung emas, campak kepada penyair tadi. Sebab tu penyair zaman jahiliah kaya-kaya. Di antara Al-Walid bin Al-Mughirah, orang kaya ni, sastrawan Arab, bukan penyair jalanan, kan? Yang miskin kedana tadi kan, dia kaya jadi. Nak kaya, pandai cakap, pandai buat syair, kaya. Dulu zaman tu. Baik. Saya seterusnya. Ya Al-Qamah. Wa qala Antarah, berkatalah Antarah, in tughdifi dunil qina'a fa innani tabbun bi akhdhi al-faris al-mustalimi. Dia kata, terjemahan dari sinilah, kalau engkau membuka hijab di hadapan aku, sungguhnya aku ni tabib yang biasa menekuk lutut ksatria yang menyerah kalah. Dia tabbun bi akhdhi al-farisi al-mustalami. Mustalami ni ada perkataan
laim. Laima ya'lamu, kan, yang apa nama, laim ni yang mencela. Laima telah mencela, kan, mencela. Kalau al-laim yang tercela lah. Musta'lami yang dicela. Al-faris tentera, al-faris ni pahlawan berkuda. Al-pahlawan berkuda yang dicela. Kalau ni syair dia lah kan. Kadang-kadang susah dia nak faham aja ni. Perkataan-perkataan gharib ni banyak kan. Kata-kata ganjil ni banyak. Macam tughdifi ni perkataan ganjil juga ni. Tughdifi. In tughdifi. Itu perkataan tu. Duni al-qina'a fa innani. Fa innani maka sungguhnya aku lah. Al-qina'a ni maksud al-ghita' lah. Penutup. Kan? Kau membuka, kan, di hadapanku penutup wajahnya, penutup wajahmu. Fa innani maka sungguhnya aku adalah tabbun. Aku adalah orang yang pandai, yang bijak. Kan? Boleh. Maknanya boleh teka apa yang ada pada benakmu, melihat kepada wajahmu, macam itulah. Tapi dia terjemah sini, dia tafsirkan di sini. Ini Ibn Qayyim dia tafsirkan apa makna syair di sini. In tughdifi dunal qina'a fa innani dunil qina'a fa innani tabbun bi akhdhil faris al mustalami. Kata di sini ai iaitu yakni lah. Yakni apabila engkau menutup hijabku dan menutup wajahmu kerana tidak suka kepada aku, kan? Sesungguhnya akulah orang yang cerdik dan terampil yang biasa melucuti kesalahan mengenakan pakaian perang sekalipun. Okey. Ai in turkhi anni qina'aki. Ar-rakha apa dia? Ar-rakha. Arkha sitar, menutup, menurunkan tabir. Tutuplah. Kan? Qina'aki maknanya hijab kamu, wa tasturi wajhaki, dan kamu tutup wajah engkau raghbatan anni, kerana tak suka kepada aku. Fa inni khabirun hadiqun, aku ni orang yang pakar, yang tahu, kan, tengok wajah aku dah tahu isi hati, yang bijak. Bi akhdhil faris alladhi qad labisa la'matahu la'mata harbihi. Maknanya sesungguhnya aku ni khabir, orang yang bijak, yang boleh mengalahkan pahlawan berkuda yang memakai baju besi. Walaupun dia pakai baju besi, aku boleh kalahkan dia. Macam itulah aku boleh tahu keadaan kamu. Gitu. Dia sebenarnya nak cerita perkataan apa? Perkataan at-tib tu. Nak cerita makna perkataan at-tib tu ya. Dia mari syahid daripada syair-syair kan. Begitu. Wa minha, dan di antara makna dia al-'adatu. Makna tib tu makna apa? Al-'adah. Wa minha as-sihir. Betul-betul mana sihir lagi kan di sini. Banyak lagi lah penjelasan dia. Kita dah buat sampai di sinilah 10.30 kan. Saya rasa kita berhenti dulu sini insya-Allah. Okey, kita sambung lagi lah di minggu hadapan dengan izin dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti wa minha, dan di antara makna tib itu pada makna dia al-'adah. Makna dia kebiasaan kan. Di situ lah. Okey, kita stop di sinilah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Hayakumullah. Barakallahu fiikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.